A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsikan sebuah kisah daripada penulis baru bernama T. Futura bertajuk Pulau Senja. Saya akan cuba sampaikan kisah ni sebaik mungkin. Nak tahu kisahnya macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni supaya channel ini lebih berkembang lagi dan saya akan lebih bersemangat untuk buat konten-konten yang menarik pada masa akan datang. Kepada sahabat yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih dan amat hargai sokongan daripada sahabat semua. Kepada yang nak join grup Telegram saya letakkan link di bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Serah. Kejap. Tak nampak tak? Okey, masuk dalam frame. Okey, nampak. Jom kita unboxing. Belum buka lagi. Hai. Oh, belakang. Itu dia. Nampak tak dalam frame? Nampak tak? Sekejap. Okey. Ini dia. Subscriber saya, my wife lah. Okey, nampak ni? Nampak tak dalam frame? Okey, nampak. Ini dia. Terima kasih sahabat semua sebab dah subscribe channel saya. Oh, boleh gantung Ini adalah kejayaan kita semua. Ya Allah, cantik juga. Okey, jom kita mulakan. Amir, Farah, Syafiq, Liana dan Fikri adalah 5 sahabat baik. Mereka kenal sejak zaman universiti lagi. Sekarang masing-masing dah kerja, tapi masih kekalkan hubungan rapat sebagai sahabat. Setelah sekian lama terperangkap dengan jadual kerja yang padat dan tekanan kehidupan kota, mereka rancang nak bercuti di sebuah pulau terpencil yang baru dibuka kepada pelancong. Amir yang sentiasa jadi ketua dalam kumpulan tu cadangkan Pulau Senja, sebuah pulau yang terletak jauh di tengah-tengah lautan yang katanya masih perawan sebab tak ramai yang tahu. Pulau tu diceritakan oleh beberapa blogger pelancongan sebagai syurga yang tersembunyi dengan pantai yang indah, air laut yang jernih dan hutan yang subur. Namun dalam ulasan tersebut ada sedikit maklumat yang kabur tentang kawasan tertentu di pulau tu yang tak pernah diterokai tu. Amir tak peduli dengan butiran tu sebab tujuan utama dia adalah untuk berehat dan berseronok dengan kawan-kawan. Walaupun ada sedikit keraguan daripada Farah yang lebih sensitif dan selalu ambil berat tentang keselamatan, mereka semua akhirnya bersetuju untuk mulakan percutian tersebut. Setelah beberapa minggu merancang, mereka pun berlepas ke Pulau Senja. Sampai dekat pulau tu, mereka disambut oleh ketenangan dan kecantikan yang memukau. Bot yang bawa mereka hanya ada 2 pekerja tempatan yang nampak macam orang yang tak suka cakap banyak. Pantai yang mereka jejaki tu sangat putih dan air lautnya berkilauan di bawah cahaya matahari. Suasana kelihatan tenang pada mulanya, tapi mereka mula perasan tak ada orang sangat dekat pulau tu dan tak ada pelancong lain selain mereka berlima. Mereka dibawa ke sebuah kawasan perkemahan oleh seorang lelaki tua bernama Pak Saleh. Pak Saleh adalah satu-satunya penjaga pulau tu yang tinggal bersama isteri dan seorang anak lelaki mereka di sebuah pondok berhampiran pantai. Pak Saleh ni nampak macam tak ramah dan sentiasa bagi amaran supaya mereka tak pergi jauh dari kawasan yang dibenarkan. Kemudian Pak Saleh beritahu mereka tentang sebuah pantai di sebelah timur pulau yang dikenali sebagai Pantai Senja. Menurut Pak Saleh, tempat tu ada sejarah kelam dan penduduk kampung tak pernah jejakkan kaki ke sana. Katanya terdapat pantang larang yang harus dihormati. Jangan ke sana, terutama lepas matahari terbenam, pesan Pak Saleh. Namun anak-anak muda ni anggap cerita Pak Saleh tu sebagai kisah lama yang tak ada asas dan hanya sekadar mitos. Mereka pun ketawa dan anggap sebagai bahan jenaka masa mereka berkumpul malam tu. Malam pertama di pulau tu mulanya berjalan dengan lancar. Mereka dirikan 2 kemah di kawasan yang agak jauh dari pondok Pak
Pak Saleh, lebih dekat ke pantai. Di sinilah mereka mula rasakan kebebasan dari kehidupan kota. Lepas makan malam BBQ, mereka duduk tepi pantai, berbual dan bergelak ketawa. Namun, ketika malam makin larut, suasana perlahan-lahan bertukar aneh. Angin yang pada mulanya lembut bertukar jadi sepoi-sepoi bahasa yang menusuk hingga ke tulang. Farah yang ada deria ke-6 mula rasa gelisah. Farah rasakan ada sesuatu yang tak kena, seolah-olah mereka sedang diperhatikan. Bunyi-bunyi aneh dari arah hutan seperti ranting patah dan bisikan angin mula kedengaran. Fikri cuba tenangkan mereka dengan mengatakan bahawa itu hanya bunyi binatang liar atau angin biasa. Namun, di sebalik wajah tenangnya, dia pun mula rasa tak selesa. Masa tidur malam tu, Liana terjaga bila terdengar bunyi tapak kaki dengan langkah yang berat berjalan di sekitar kemah mereka. Mulanya Farah ingat Amir yang mungkin keluar untuk ambil sesuatu, tapi bila dia jenguk keluar kemah, tak ada sesiapa pun dekat luar tu. Hanya bayangan gelap di sebalik pokok-pokok yang melingkari kawasan perkemahan mereka. Liana mula rasa tak sedap hati. Dia kembali ke tempat tidur dan berdoa supaya semuanya baik-baik saja. Keesokan harinya, Amir bangun dengan bersemangat. Dia cadangkan mereka semua pergi teroka kawasan yang lebih jauh dari tapak perkemahan, termasuk pantai senja yang diceritakan Pak Saleh. Walaupun Farah keberatan, Amir dan Fikri dengan penuh semangat berjaya pujuk mereka yang lain untuk pergi juga. Mereka tak nak lepaskan peluang untuk melihat seluruh pulau ini, terutama kawasan yang dianggap larangan tu. Mereka naik bot kecil yang memang disediakan dekat situ dan menuju ke pantai senja. Tak lama kemudian mereka tiba di kawasan yang kelihatan lebih suram berbanding bahagian pulau lain. Pantainya tak seindah yang mereka bayangkan. Pasirnya lebih kelabu dan air laut dekat situ lebih gelap, macam ada sesuatu yang sembunyi bawah permukaan laut tu. Di sepanjang pantai, mereka jumpa beberapa peninggalan lama seperti ukiran batu purba yang tertanam di tanah dan botol kaca yang berisi kertas-kertas usang dengan tulisan yang mereka tak faham. Farah makin gelisah dan rasa kan ada sesuatu yang tak kena, tapi Amir abaikan sebab rasa semua tu sebagai bahan sejarah yang menarik. Tanpa sedar, mereka dah masuk kawasan larangan, sebuah tempat di mana alam dan roh-roh lama masih bertenaga. Malam kedua, mereka bermula dengan kebimbangan yang semakin memuncak. Lepas pulang dari pantai senja, mereka duduk di sekitar unggun api, tapi suasana tak lagi macam sebelum ni. Semua orang terdiam, terbenam dalam fikiran masing-masing. Hati Farah terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan batinnya. Liana kelihatan pucat dan Fikri yang biasanya banyak bercakap mula diamkan diri. Hanya Amir yang masih cuba kekalkan semangat, tapi kegairahannya kelihatan dibuat-buat. Malam tu mereka mula dengar suara-suara aneh dari arah hutan. Bukan lagi bunyi angin atau ranting patah, tapi suara bisikan-bisikan yang memanggil nama mereka. Fikri yang cuba bersikap tenang bangun untuk melihat jika ada orang yang mengganggu mereka. Namun sebaik saja dia bergerak ke arah hutan, bayangan kelam muncul di hadapannya. Bayangan tu tinggi, berwajah kabur, tapi seolah-olah sedang memandang tepat ke arahnya. Fikri terkaku, tak mampu bergerak atau berkata apa-apa. Bayangan tu perlahan-lahan mendekatinya. Namun belum sempat bayangan tu sentuh Fikri, kawan-kawan yang lain menjerit panggil nama Fikri. Mereka semua nampak bayangan tu. Bayangan tu terus hilang sekelip mata, tapi kesan ketakutan kekal dalam jiwa mereka. Pagi berikutnya, mereka bangun dengan satu kejutan. Fikri hilang, barang-barang dia masih ada. Mereka segera berpecah cari Fikri di seluruh kawasan sekitar. Mereka panggil namanya berulang kali, tapi tak ada jawapan. Panik mula melanda bila mereka kembali ke tapak perkemahan dan mendapati tak ada sebarang jejak yang menunjukkan ke mana Fikri pergi. Amir yang rasa bertanggungjawab cuba tenangkan keadaan dan sarankan supaya mereka kembali ke pantai senja. Mungkin Fikri pergi dekat sana seorang diri, tapi bila mereka sampai dekat sana, pantai itu kelihatan lebih suram dari sebelumnya. Tak ada jejak kaki atau petunjuk yang Fikri ada ke sana. Farah makin cemas dan rasakan ada sesuatu yang buruk akan berlaku. Amir berdegil. Dia cakap Fikri mungkin tersesat dalam hutan dan akan balik semula malam nanti. Namun dalam hati kecilnya, Amir tahu ada sesuatu yang tak kena. Entah kenapa, bayangan yang dinampak malam tadi terlintas di fikirannya. Setelah pulang ke tapak perkemahan tanpa sebarang petunjuk dari Fikri, perasaan takut makin meresap dalam diri mereka. Malam tu, Amir tak dapat lelakkan mata. Hatinya berdegup kencang fikirkan apa yang sebenarnya terjadi di pulau ni. Dia teringatkan amaran Pak Saleh dan mula menyesal dengan keputusannya untuk teroka pantai senja. Akhirnya, Amir buat keputusan nak pergi ke rumah Pak Saleh untuk dapatkan lebih banyak jawapan tentang sejarah pulau tu. Farah dan Liana cuba pujuk Amir supaya tunggu sampai esok pagi je, tapi Amir berkeras nak pergi malam tu juga. Syafiq yang nampak lebih murung sejak kehilangan Fikri setuju untuk temankan Amir. Mereka berdua berjalan dalam
kegelapan malam hanya lampu suluh kecil sebagai peneman cahaya. Sepanjang perjalanan, angin bertiup kencang dan bisikan halus mula terdengar lagi. Bisikan yang memanggil nama mereka. Kali ini lebih jelas, seolah-olah ada entiti yang ikut mereka. Sampai dekat rumah Pak Saleh, Amir ketuk pintu dengan kuat. Pak Saleh terus buka pintu dalam keadaan cemas dan marah. Tanpa berlengah, Amir mula tanya tentang Pantai Senja dan apa sebenarnya berlaku dekat sana. Mulanya Pak Saleh tak nak cerita, tapi setelah didesak, akhirnya dibuka mulut. Menurut Pak Saleh, pulau tu dahulunya jadi tapak pengorbanan manusia oleh sebuah kumpulan penyembah dewa laut yang tinggal dekat situ. Pantai Senja adalah tempat utama di mana pengorbanan dilakukan, dan sejak kumpulan tu lenyap, roh-roh mereka yang jadi korban masih menghantui kawasan tersebut. Pengorbanan manusia perlu dilakukan setiap beberapa dekad untuk pastikan dewa laut tak balas dendam terhadap penduduk pulau. Mereka yang terlibat dalam pengorbanan tu akan dihantui oleh entiti-entiti gaib hingga nyawa mereka diragut atau mereka berjaya tinggalkan pulau tersebut sebelum matahari terbenam. Amir dan Syafiq terdiam sebab tersedar mereka dah tersalah langkah. Namun Pak Saleh bagi tahu mereka sesuatu yang lebih mengejutkan. Mereka tak akan dapat tinggalkan pulau tu lagi sebab entiti-entiti gaib dah pilih mereka sebagai korban seterusnya. Satu-satunya cara untuk selamat adalah dengan lakukan pengorbanan sukarela atau mereka semua akan mati. Amir dan Syafiq pulang ke tapak perkemahan dengan wajah pucat dan fikiran yang bercelaru. Mereka berdua tak ceritakan sepenuhnya apa yang mereka dengar daripada Pak Saleh. Amir hanya beritahu mereka kena tinggalkan pulau tu esok pagi. Farah dan Liana pula, walaupun masih dalam keadaan terkejut sebab kehilangan Fikri, mereka setuju dengan cadangan Amir. Namun pada malam tu suasana jadi lebih tegang. Masa mereka baring dalam kemah masing-masing, terdengar suara bisikan yang semakin lantang. Farah yang sebelum ni cuba bersabar tak mampu lagi kawal ketakutan. Dia melangkah keluar dari kemah dan menjerit minta jawapan. Apa yang kau nak sebenarnya ah? Cepat-cepat Liana keluar dan cuba tenangkan Farah. Amir dengan Syafiq yang dengar jeritan Farah pun keluar dari kemah juga. Tiba-tiba mereka dengar bunyi tapak kaki di sekitar mereka. Tapi kali ini lebih berat dan jelas, macam ada sesuatu yang besar datang dekat mereka. Mereka nyalakan lampu suluh dan arahkan cahaya ke arah hutan. Mereka nampak di celah-celah pokok muncul satu sosok dengan mata yang bersinar dalam kegelapan. Sosok tu bergerak perlahan ke arah mereka. Semua terkaku bila sosok tu makin dekat dan akhirnya mereka nampak wajahnya. Itu adalah Fikri, tapi Fikri yang berbeza. Matanya kosong, kulitnya pucat dan pergerakannya kaku, macam bukan manusia lagi. Fikri tak kata apa-apa, hanya berdiri depan mereka dengan senyuman yang aneh. Farah jatuh terduduk, ketakutan meresap dalam jiwanya. Amir cuba datang dekat Fikri, tapi sebaik saja Amir sentuh bahu Fikri, Fikri hilang dalam sekelip mata. Seolah-olah hanya bayangan. Mereka semua terpana, tak tahu sama ada apa yang mereka nampak tadi nyata atau halusinasi. Cepat-cepat mereka masuk kemah semula dalam ketakutan yang semakin memuncak. Sampai ke pagi mereka semua tak dapat lelakkan mata. Keesokan harinya mereka bersiap untuk tinggalkan pulau tu seawal mungkin. Namun mereka sedar Syafiq semakin berkelakuan pelik. Dia tak banyak cakap dan selalu hilang dari pandangan mereka. Amir mula rasa ada sesuatu yang tak kena dengan Syafiq, terutamanya lepas perbualan mereka dengan Pak Saleh malam tadi. Masa mereka tengah sibuk kemas barang nak tinggalkan pulau tu, Amir nampak Syafiq dah naik bot pergi ke Pantai Senja. Cepat-cepat Amir ajak Liana dan Farah kejar Syafiq naik bot lain. Sampai dekat sana, Amir nampak Syafiq tengah berdiri tepi pantai, bercakap sendirian. Suaranya lembut tapi dari jauh Amir dapat dengar sesuatu yang menyeramkan. Syafiq sebut nama mereka satu persatu pada entiti yang tak kelihatan, dan kengerian memuncak bila sedar Syafiq dah dirasuk oleh salah satu entiti di pulau tu. Amir cuba panggil nama Syafiq, tapi Syafiq buat tak tahu je. Kemudian Syafiq berjalan ke arah laut dengan perlahan. Akhirnya Amir berjaya tarik Syafiq kembali ke pantai. Tapi Syafiq mula bertindak ganas. Dia tolak Amir dan berkata, "Kamu semua adalah korban. Ini sudah ditakdirkan." Suara itu bukan suara Syafiq, tapi suara yang dalam dan garau, seolah-olah berasal dari dalam laut itu sendiri. Dengan bantuan Farah dan Liana, mereka berjaya bawa Syafiq naik bot dan tinggalkan tempat tu, balik ke kawasan perkemahan semula. Sampai dekat kawasan perkemahan, mereka nampak Pak Saleh dengan Fikri tengah tunggu mereka. Tapi keadaan Fikri dah tak bermaya. Pak Saleh kata dia jumpa Fikri dalam hutan berdekatan pondok dia, bercakap seorang diri. Lepas pulihkan Fikri, dia bawa Fikri ke kawasan perkemahan ni. Mereka tak ada pula tu yang dia tunggu dekat situ. Kemudian mereka bawa Syafiq yang macam kerasukan tu ke pondok Pak Saleh. Pak Saleh suruh mereka bermalam dulu di pondok
pondok dia malam ni, sebab nak keluar dari pulau ni dah lewat petang. Kejap lagi dah malam. Sambil tu boleh rawat Syafiq dulu. Pak Saleh ambil air putih dan bacakan sesuatu, lalu dibagi Syafiq minum air tu. Alhamdulillah, Syafiq mula bertenang dan perlahan-lahan terus terlelap. Malam tu pondok Pak Saleh diganggu dengan teruk sekali. Dinding pondok dicakar dan atap dilempar dengan benda berat. Pak Saleh suruh mereka baca apa yang patut dan berzikir. Jangan putus zikir, katanya. Kemudian Pak Saleh duduk bertafakur di tengah pondok untuk lawan entiti-entiti gaib yang mengganggu dekat luar pondok. Dengan mata tertutup, Pak Saleh pusatkan fikirannya, kuatkan jiwa dan semangatnya. Angin malam berdesir lembut, tapi Pak Saleh dapat rasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, seolah-olah ada mata yang memerhati dari kegelapan di luar sana. Pak Saleh teringat ajaran dari gurunya bahawa kekuatan iman adalah perisai yang paling ampuh. Dalam hati, dia ucapkan kalimah-kalimah suci, memohon perlindungan dan keberanian. Kemudian bunyi cakaran terhenti dan terdengar pula bunyi langkah kaki di luar pondok semakin mendekat, dan Pak Saleh dapat dengar bisikan halus yang menakutkan. Serahkan mereka. Berserah kepadanya, bisik hati Pak Saleh sambil rasakan getaran dalam jiwa. Tiba-tiba cahaya sama-sama muncul di sudut pandangannya, dan dia tahu bahawa entiti-entiti itu sedang uji ketahanan dan keimanannya. Dengan satu nafas dalam, Pak Saleh buka matanya, lalu bingkas bangun dan buka pintu pondok. Amir dan kawan-kawan dia dah ketakutan dan terus berzikir. Pak Saleh renung keluar pondok. Kemudian dia berteriak, "Jika engkau memang wujud, datanglah. Aku tidak akan gentar." Bunyi langkah tu berhenti dan suasana terus sunyi, seolah-olah waktu terhenti. Dalam kesunyian tu, Pak Saleh rasakan ada aliran tenaga yang kuat, seolah-olah semangatnya menyatu dengan alam. Dia bersedia hadapi apa jua yang akan datang dengan harapan bahawa kepercayaannya akan bawa kemenangan ke atas kegelapan yang mengancam. Tiba-tiba dari celah-celah pokok muncul bayangan kelam yang menggerunkan. Namun dalam hatinya, Pak Saleh yakin bahawa entiti tu tak dapat patahkan semangatnya. "Aku ada Allah di sisiku," Pak Saleh berkata dengan tegas dan terus keluar dari pondok menanti saat pertarungan jiwa dan raganya. Dengan semangat yang membara, Pak Saleh kumpulkan seluruh tenaga yang ada dalam diri. Entiti itu semakin dekat membentuk bayangan dalam pelbagai rupa yang menakutkan. Tapi Pak Saleh tak mengalah. Dia angkat tangan dan berdoa. Suaranya bergema dalam keheningan malam. Setiap perkataan yang diucapkan membawa kekuatan yang luar biasa. "Dengan nama Allah, aku menolak segala yang jahat." Dengan suara yang tenang namun tegas, Pak Saleh mula baca ayat-ayat suci, membangkitkan kekuatan dari dalam jiwanya. Suasana malam tu terasa semakin tegang dan angin bertiup kencang, seolah-olah merespon kekuatan ilahi yang dikeluarkannya. "Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk," laung Pak Saleh, dan dengan tu cahaya lembut mula memancar dari tapak tangannya. Dia dapat rasakan getaran yang kuat. Entiti gaib yang berada depan matanya keluarkan suara geraman yang mengerikan, seolah tak suka dengan keberanian Pak Saleh. Setiap kali Pak Saleh ucapkan ayat, cahaya di sekelilingnya semakin terang dan entiti itu mula bergetar, menampakkan tanda-tanda ketakutan. "Ya Allah, berikan aku kekuatan," kata Pak Saleh sambil terus lafazkan ayat-ayat suci. Seiring dengan tu, angin berputar dan menciptakan pusaran di sekelilingnya, menghalau kegelapan yang menyelubungi tempat tu. Entiti gaib tu mula mengundur ke belakang sambil bersuara yang bergema dalam hutan. Kau tidak boleh kalahkan aku. Tapi suara tu makin lemah. Pak Saleh teruskan bacaan dengan matanya tertutup. Dengan satu ayat terakhir yang diucapkan dengan penuh keyakinan, Pak Saleh menjerit, "Sesungguhnya kekuatan Allah adalah yang paling tinggi." Dalam sekelip mata, cahaya terang memenuhi kawasan tu, membakar bayang-bayangan gelap yang ada di sekitarnya. Entiti gaib tu terpelanting ke belakang sebelum akhirnya hilang dalam kegelapan malam. Dengan lafaz lega, Pak Saleh buka matanya. Dia tahu kemenangannya bukan hanya kerana kekuatan dirinya, tapi dengan izin Allah yang jadi senjata utama. Bila keadaan dah tenang, Pak Saleh masuk dalam pondok semula. Dia tengok Amir dengan kawan-kawannya dah macam ayam berak kapur, terpana dengan kejadian yang mereka saksikan. Malam tu tak ada lagi kejadian pelik berlaku. Mereka terlelap sekejap lepas subuh. Dalam pukul 9 pagi, Amir dan kawan-kawan semua dah bersiap nak tinggalkan pondok Pak Saleh lepas sarapan pagi. Pak Saleh dan anak lelakinya si Burhan teman mereka sampai ke tapak perkemahan. Dah siap kemas semua, Pak Saleh suruh Burhan hantar mereka ke Tanah Besar. Setelah pulang dari Pulau Senja, mereka semua jalani kehidupan macam biasa, tapi trauma percutian tu masih membelenggu mereka. Setiap malam mereka dihantui mimpi buruk. Amir selalu terjaga tengah malam dan terdengar bisikan suara yang dia sendiri tak faham. Farah pula yang lebih peka dengan
dengan unsur gaib, dapat rasa ada entiti yang seolah-olah ikut dia pulang. Farah mula takut berada di tempat sunyi, terasa macam ada bayangan yang sentiasa ikut dia. Akhirnya Farah ajak Amir dan Syafiq jumpa dengan seorang pakar perubatan tradisional bernama Pak Harun. Fikri dan Liana tak dapat ikut sebab ada hal lain. Pak Harun ni kawan arwah ayah Farah. Memang dah lama Farah kenal, sejak kecil lagi. Sampai dekat rumah Pak Harun, dia terus pandang Farah dengan serius. Ada sesuatu yang tak kena ni. Ada entiti mungkin terikat dengan sesuatu dalam diri kamu, katanya sambil tatap mata Farah. Kita kena buat ritual untuk halau entiti ni sebelum ia jadi lebih kuat, kata Pak Harun. Farah yang masih rasakan kehadiran sesuatu yang ekori mereka berkata, Pak Harun, saya rasa benda tu tengah tunggu masa yang tepat untuk muncul, katanya. Matanya berkilau dengan ketakutan. Kemudian Pak Harun keluarkan beberapa barang dari almari, termasuk segenggam garam, beberapa helai daun pandan dan satu botol air yang kelihatan aneh. Dia mula jelaskan langkah-langkah ritual tu. Kita akan buat perisai gunakan garam dan daun pandan. Sementara tu saya akan baca beberapa ayat suci untuk tenangkan situasi, kata Pak Harun. Lepas tu mereka berempat mulakan ritual dengan Pak Harun pimpin bacaan doa yang menggetarkan. Suasana dalam rumah tu berubah. Angin mula bertiup kencang di luar dan pintu yang tak tertutup rapat sepenuhnya bergetar. Farah rasakan jantungnya berdegup lebih pantas. Tiba-tiba lampu rumah berkelip-kelip dan akhirnya mati, menjadikan suasana gelap. Pak Harun, ada sesuatu yang tak kena, kata Amir. Tenang, teruskan bacaan, kata Pak Harun. Dalam kegelapan, mereka dengar bisikan halus yang mengerikan, seolah-olah sesuatu sedang menghampiri mereka. Kau takkan boleh halang aku. Bisikan tu bergema, membuatkan Amir, Farah dan Syafiq ketakutan. Ritual ni tak boleh terganggu, kata Pak Harun sambil terus baca doa dengan suara yang makin kuat. Dia campurkan garam dengan air dan tuangkan cairan tersebut di sekeliling mereka, membentuk bulatan pelindung. Dalam kegelapan, mereka semua rasakan kehadiran entiti tu semakin mendekat. Bayangan gelap mula muncul di sudut-sudut bilik, menakutkan dan tak menentu. Jangan takut, teruskan berdoa, kata Pak Harun. Tiba-tiba Farah teringat sesuatu. Pak Harun, apa kata kalau kita bagi tahu entiti tu bahawa kita tak bermaksud jahat? Mungkin dia nak beritahu sesuatu. Dia mungkin terikat pada sesuatu yang tak selesai di Pulau Senja tu. Dengan berani, Farah langkah ke depan. Wahai entiti, kami tak datang untuk mengganggu kamu. Jika ada sesuatu yang kamu mahu sampaikan, kami bersedia mendengarnya. Tiba-tiba suasana jadi sunyi. Semua orang terdiam. Kemudian bayangan gelap muncul dan Farah dapat lihat wajahnya, seorang wanita dengan mata penuh kesedihan. Kau tidak mengerti. Aku terperangkap di sini kerana kesalahan masa lalu. Aku ingin kamu membantu aku untuk dapatkan ketenangan. Farah, ini mungkin peluang kita untuk selesaikan masalah ni. Mari kita bantu dia. Macam mana kami boleh bantu kamu? Wanita tu jelaskan tentang kisahnya, tentang apa yang jadi di Pulau Senja dan bagaimana dia jadi mangsa korban kumpulan penyembah dewa laut tu. Dan dia tak dapat pergi dengan tenang kerana kesedihan yang dibebaninya. Dengan pemahaman yang mendalam, Farah, Amir, Syafiq dan Pak Harun bersetuju untuk bantu entiti wanita tu. Pak Harun suruh Amir hidupkan lampu semula dan mereka pun mula baca ayat-ayat dengan niat untuk bantu entiti wanita tu capai ketenangannya. Cahaya dalam bilik tu jadi semakin terang dan wanita tu perlahan-lahan tersenyum. Dalam sekelip mata, bayangan tu mulai pudar. Akhirnya sebelum hilang sepenuhnya, wanita tu berbisik, "Terima kasih, sekarang aku boleh pergi." Farah, Amir, Syafiq dan Pak Harun saling berpandangan, terkejut dengan pengalaman yang baru saja mereka lalui. Mereka tahu bahawa kadang-kadang bukan semua entiti yang mengganggu itu jahat. Ada yang hanya perlukan pertolongan dan pengertian untuk selesaikan ikatan yang terperangkap dalam kesedihan. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah itu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adios.